Selamat sejahtera diucapkan kepada semua. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan tentang perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang, iaitu Leong Weng Yen, Ang Han Hing, Himalin Kanapen, Nur Afrina Nabiha binti Asani, Tan Zi Ching, Nur Adawiyah binti Muhammad Saleh dan juga Kam Wen Jia. Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Nama saya ialah An Han Hing dan nombor matrik saya SA23052. Hari ini saya nak membincangkan sejarah dan definisi dan konsep perlembagaan. Sejarah penggubaran Perlembagaan Persekutuan bermula pada tahun 1948 hingga tahun 1963. Pembentukan undang-undang dalam sesebuah negara dilakukan oleh badan yang sah dalam perundangan. Di Malaysia, badan perundangan dinamakan Parlimen yang berkuasa penuh membentuk undang-undang negara. Ia juga menetapkan hak dan kebebasan rakyat Malaysia. Perlembagaan Persekutuan ditubuhkan pada 31 Ogos 1957 iaitu pada Hari Kemerdekaan Malaysia. Perlembagaan pada tahun 1948, British mengubah Perlembagaan Persekutuan pertama untuk Tanah Melayu. Perlembagaan ini memberikan kuasa kepada British untuk mengawal dan menguruskan Tanah Melayu. Perlembagaan ini juga menetapkan bahawa Raja-Raja Melayu akan memegang kuasa tertinggi di negeri masing-masing. Okey, sekarang saya nak membincangkan definisi perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan adalah dokumen undang-undang yang menetapkan struktur kerajaan Malaysia dan menetapkan hak kebebasan rakyat Malaysia. Ia juga menetapkan kuasa dan tanggungjawab kerajaan persekutuan dan negeri-negeri. Seterusnya, saya akan membincangkan konsep perlembagaan. Perlembagaan Malaysia adalah dokumen undang-undang tertinggi negara yang menetapkan struktur dan fungsi kerajaan serta hak dan kebebasan rakyat. Terdapat dua bahagian utama dalam perlembagaan Malaysia iaitu prinsip-prinsip asas dan bahagian-bahagian perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah dokumen struktur Perlembagaan Persekutuan melakoni tiga bahagian iaitu perkara, jadual dan lampiran. Perkara melakoni prinsip-prinsip asas negara termasuklah kedudukan raja-raja, kuasa parlimen dan lain-lain. Jadual pula mengandungi perincian mengenai undang-undang dan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh rakyat Malaysia. Lampiran pula mengandungi perincian mengenai peruntukan khusus yang berkaitan dengan negeri-negeri di Malaysia. Hak asasi manusia adalah salah satu aspek penting dalam perlembagaan persekutuan. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup bebas dari diskriminasi dan hak untuk memeluk agama masing-masing. Hak asasi manusia juga meliputi hak untuk bersuara dan berhimpun secara aman. Selain itu, kedudukan agama Islam juga ditekankan dalam perlembagaan persekutuan. Agama Islam adalah agama rasmi negara dan Raja-Raja Melayu mempunyai tanggungjawab untuk memelihara agama Islam. Namun, perlembagaan juga menjamin kebebasan beragama bagi semua rakyat Malaysia. Pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan negeri-negeri juga ditekankan dalam perlembagaan persekutuan. Kuasa-kuasa tertentu diberikan kepada kerajaan persekutuan manakala kuasa-kuasa lain diberikan kepada negeri-negeri. Ini termasuklah kuasa dalam bidang pendidikan, kesihatan dan pembangunan ekonomi. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Jadi, saya akan menerangkan tentang Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan merupakan sebuah dokumen yang diperkenalkan semasa kemerdekaan Malaysia pada 31 Ogos 1957
demi menetapkan prinsip-prinsip asas dan undang-undang tertinggi di Malaysia. Ia telah mengandungi sebanyak 15 bahagian serta 230 perenggan yang merangkumi pelbagai aspek seperti hak asasi manusia, sistem pemerintahan, kehakiman, kebebasan beragama dan lain-lain. Perlembagaan persekutuan ini amat penting untuk menjaga hak dan tanggungjawab rakyat serta memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara. Perlembagaan memainkan peranan penting sebagai tiang seri. Pertama sekali, perlembagaan menetapkan prinsip-prinsip asas yang mengatur struktur pemerintahan, termasuk pembahagian kuasa antara cawangan eksekutif, legislatif dan kehakiman. Ini telah membentuk kerangka kerja bagi pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dan juga menghalang penyalahgunaan kuasa. Selain itu, perlembagaan melindungi hak asasi individu dari campur tangan yang tidak sah oleh kerajaan atau entiti lain. Ini telah termasuk hak seperti kebebasan bersuara, kebebasan beragama, hak atas keadilan yang adil dan hak lain yang mendasar. Perlindungan ini penting untuk menjamin keadilan sosial dan politik dalam masyarakat. Dan seterusnya, dengan menetapkan prosedur untuk pelantikan pemimpin, pembentukan undang-undang dan proses demokratik lainnya, perlembagaan membantu untuk mengukuhkan kestabilan politik negara. Ia telah memberikan garis panduan yang jelas bagi perolehan kuasa dan mengekalkan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang berbeza di dalam masyarakat. Dan akhir sekali, perlembagaan memberikan kesaksamaan di mata undang-undang kepada semua individu di hadapan undang-undang supaya tidak bercanggih antara satu sama lain. Ini bermaksud bahawa setiap individu tanpa mengira status sosial, kewarganegaraan atau latar belakang lainnya telah memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan sama di bawah undang-undang. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Adawiyah binti Muhammad Saleh. Nombor ID matrik saya SB23013. Jadi saya akan menerangkan tentang konsep keperluan dan penghayatan tapak integrasi. Tapak integrasi ialah sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak yang berbeza etika dan peradaban bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan secara aman dan harmoni tanpa keganasan. Ada yang wujud di peringkat makro, pertengahan dan mikro. Tapak integrasi dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia juga merujuk kepada aspek-aspek yang menyatukan pelbagai elemen dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan budaya. Ia bukan sekadar satu dokumen undang-undang tetapi juga satu wahana untuk memupuk keharmonian dan keadilan dalam masyarakat. Seterusnya adalah keperluan tapak integrasi. Ada 4 keperluan tapak integrasi, antaranya adalah sebagai pengiktirafan pelbagai identiti. Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Tapak integrasi memastikan bahawa setiap individu dan kumpulan diberi pengiktirafan dan perlindungan hak mereka tanpa mengira latar belakang mereka. Yang kedua adalah untuk menggalakkan keharmonian. Tapak integrasi membina landasan untuk kehidupan berbilang kaum yang harmoni. Ini merangkumi perlindungan terhadap hak asasi manusia, kebebasan beragama dan kebebasan bersuara bagi semua rakyat Malaysia. Seterusnya, menyelaraskan pembangunan. Melalui tapak integrasi, Perlembagaan Persekutuan menyelaraskan pembangunan sosial, ekonomi dan politik negara untuk manfaat bersama semua rakyat tanpa mengira latar belakang mereka. Dan yang terakhir adalah membina kedudukan Malaysia dalam peradaban global. Dengan menunjukkan komitmen kepada prinsip kepelbagaian dan kesepaduan, Malaysia dapat memainkan peranan yang lebih aktif dalam peradaban global, mempromosikan perdamaian, toleransi dan penghormatan antara bangsa dan agama. Seterusnya adalah ciri-ciri tapak integrasi. Yang pertama, kedudukan bahasa. Perlembagaan menetapkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tetapi memberi ruang untuk bahasa-bahasa lain digunakan dalam urusan rasmi. Ini menunjukkan penghargaan terhadap kepelbagaian bahasa dan budaya. Yang kedua adalah perlindungan hak asasi.
Perlembagaan menjamin hak asasi semua individu tanpa mengira bangsa, agama atau latar belakang, termasuk hak untuk memeluk agama masing-masing dan hak untuk kesamarataan di hadapan undang-undang. Yang ketiga adalah kepelbagaian budaya. Perlembagaan mengiktiraf kepelbagaian budaya dan agama di Malaysia dan menetapkan asas-asas untuk melindungi dan mempromosikan warisan budaya yang kaya. Dan yang terakhir adalah sistem pendidikan kebangsaan, di mana perlembagaan menetapkan asas untuk sistem pendidikan kebangsaan yang menyokong penyatuan dan pemahaman antara pelbagai kumpulan etnik di negara ini. Contoh tapak integrasi yang pertama adalah Laporan Razak 1956, Coexistence Sistem Pendidikan Nasional dan Vernacular. Yang kedua adalah Wawasan 2020, Bangsa Malaysia Negara Idaman, Nation of Intent. Dan yang terakhir adalah Rukun Negara, Prinsip Universal Keamanan dan Keharmonian. Seterusnya adalah penghayatan tapak integrasi. Pertama, melibatkan pematuhan terhadap undang-undang. Ini dapat mematuhi prinsip-prinsip dan ketetapan yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan, termasuk hak asasi manusia, kebebasan beragama dan kesaksamaan di hadapan undang-undang. Yang kedua adalah mengamalkan sikap hormat menghormati. Menghormati hak dan kepercayaan orang lain tanpa mengira perbezaan, serta mengelakkan diskriminasi dan prasangka. Yang ketiga adalah pengukuhan identiti kebangsaan, mengiktiraf diri sebagai warga negara Malaysia dengan bangga tanpa mengabaikan identiti etnik, agama atau budaya masing-masing. Dan yang terakhir adalah sokongan terhadap pembangunan negara. Ini adalah untuk menyokong program-program dan inisiatif yang bertujuan untuk memperkukuhkan integrasi sosial, ekonomi dan politik dalam negara. Penghayatan tapak integrasi adalah suatu proses berterusan yang memerlukan komitmen dan usaha bersama dari semua pihak untuk memastikan keharmonian dan keadilan terus terpelihara dalam masyarakat Malaysia. 3 tahap tapak integrasi, yang di mana yang pertama adalah makro, atas ke bawah. Di sini akan menerangkan peranan kerajaan, perlembagaan persekutuan, rancangan Malaysia, rukun tetangga. Yang kedua adalah meso, bawah ke atas, iaitu di mana penerangan tentang agih atau pantau pembangunan. Dan yang terakhir adalah mikro, bermaksud inisiatif akar umbi, di mana di sini menerangkan peranan rakyat dan juga street wedding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afrin Nabia binti Azami dengan metrik ID SB 22110. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang salah satu tahap tapak integrasi, iaitu makro. Dari segi perlembagaan persekutuan, ia merujuk kepada proses interaksi antara peringkat-peringkat penting dalam sistem perlembagaan Malaysia. Ia melibatkan hubungan antara 3 peringkat penting dalam perlembagaan, iaitu Perdana Menteri, Yang di-Pertuan Agong dan juga Parlimen. Jadi yang pertama, yang di-Pertuan Agong. YDPA berfungsi sebagai ketua negara yang memainkan peranan penting dalam perlembagaan persekutuan Malaysia. YDPA juga mempunyai kuasa dan tanggungjawab tertentu yang terhad dalam bidang pentadbiran negara seperti penyerahan kuasa kepada Perdana Menteri, pengampunan dan beberapa kuasa lain yang diberikan oleh perlembagaan. YDPA juga bertanggungjawab untuk memastikan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen mematuhi perlembagaan. Seterusnya, Perdana Menteri. Perdana Menteri bertindak sebagai ketua kerajaan dan memainkan peranan penting dalam sistem politik Malaysia. Perdana Menteri dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong daripada ahli parlimen yang mendapat sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Perdana Menteri memegang kuasa eksekutif dan memimpin kerajaan dalam melaksanakan dasar-dasar negara serta menjalankan tugas-tugas pentadbiran. Dan yang terakhir, Parlimen. Parlimen merupakan badan perundangan yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Dewan Rakyat daripada rakyat dan Dewan Negara adalah Dewan Bangsa. Jadi Dewan Rakyat terdiri daripada wakil rakyat yang dipilih oleh pilihan raya umum. Manakala Dewan Negara terdiri daripada wakil-wakil yang dilantik oleh YDPA berdasarkan nasihat Perdana Menteri. Jadi Parlimen mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang, mengawal kewangan awam dan juga mempertimbangkan isu-isu penting negara. Seterusnya, dari segi rancangan Malaysia, ia merujuk kepada perancangan dan penentuan lokasi serta pembangunan
infrastruktur besar-besaran yang mempengaruhi keseluruhan negara. Ia melibatkan perancangan strategik dalam pelbagai sektor seperti ekonomi, sosial, alam sekitar dan politik. Jadi dari segi pembangunan infrastruktur utama, ini termasuk projek-projek seperti lebuh raya, jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya. Rancangan untuk pembinaan dan pengembangan infrastruktur ini perlu mengambil kira aspek seperti keperluan pengangkutan awam, perdagangan dan perhubungan dalam dan luar negara. Untuk pengurusan sumber asli pula, rancangan Malaysia melibatkan tapak seperti hutan, tanah, air dan tenaga. Ini termasuk pelan penggunaan tanah, pemuliharaan alam sekitar, pengurusan air bersih dan juga penyelidikan serta pembangunan dalam sektor tenaga. Dalam pembangunan bandar dan perbandaran termasuk perancangan dan penentuan lokasi pusat bandar, perumahan, industri dan juga kawasan perdagangan. Ini juga melibatkan rancangan kemudahan awam seperti hospital, sekolah, taman permainan dan juga pusat membeli belah. Dari segi pembangunan ekonomi pula, ia termasuk dalam pelaburan dalam industri-industri strategik, pemajuan sektor pertanian, pembangunan sektor perkhidmatan dan juga pengembangan teknologi serta inovasi. Jadi seterusnya daripada aspek rukun tetangga. Ini adalah inisiatif komuniti bagi mengukuhkan perpaduan, keamanan dan juga kesejahteraan sosial di peringkat komuniti atau kawasan kediaman. Jadi menyokong dan memperkasakan program rukun tetangga dengan menyediakan sumber yang diperlukan. Jadi kerajaan juga membantu dalam mengukuhkan hubungan antara penduduk tempatan, persefahaman bersama dan juga mempromosikan nilai-nilai positif dalam masyarakat. Jadi pada peringkat awal, tahapan integrasi bermula dengan penyelidikan dan penilaian teliti terhadap komuniti yang berkenaan. Ini termasuk mengenal pasti keperluan masalah dan potensi yang wujud di kalangan penduduk setempat. Jadi penilaian ini boleh melibatkan tinjauan penduduk, data demografi dan juga analisis kesihatan serta ekonomi persekitaran dan sebagainya. Selepas maklumat yang mencukupi dikumpulkan, langkah seterusnya adalah merancang strategi dan pemetaan interaksi. Ini melibatkan penentuan objektif, sasaran dan juga strategi untuk memenuhi keperluan dan mengatasi masalah yang dikenal pasti. Pemetaan tapak interaksi juga penting untuk mengenal pasti kawasan-kawasan yang memerlukan perhatian khusus. Tapak integrasi juga melibatkan kerjasama dan pihak berkepentingan lain seperti agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO, syarikat tempatan dan sebagainya. Perkoordinasian ini penting untuk memastikan pelaksanaan tindakan berjalan lancar dan berkesan. Setelah strategi dan perancangan disepakati, tindakan dan projek perlu dilaksanakan. Ini termasuk pengambilan langkah-langkah praktikal seperti pembinaan kemudahan awam, menyediakan perkhidmatan kesihatan ataupun pendidikan, program kebajikan dan sebagainya, berdasarkan keperluan yang dikenal pasti. Setelah tindakan dan projek dilaksanakan, tapak integrasi juga memerlukan penilaian dan pemantauan secara berterusan terhadap impak dan keberkesanan tindakan yang diambil. Ini melibatkan mengumpul maklum balas dari komuniti, menganalisis data prestasi dan membuat penyesuaian jika perlu untuk memastikan tujuan dan sasaran tercapai. Dan langkah terakhir, tapak integrasi adalah penyebaran maklumat mengenai hasil tindakan dan projek kepada komuniti serta pendidikan. Ia terus-menerus mengenai isu-isu penting seperti kesedaran kesihatan, keselamatan, kelestarian alam sekitar dan sebagainya. Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Tan Ziqing, SB 22117. Hari ini saya akan membentangkan tentang tahap integrasi yang kedua, iaitu tahap meso, dari peringkat bawah ke atas. Meso merupakan salah satu jenis tahap integrasi yang diusahakan oleh rakyat tempatan melalui NGO, Badan Bukan Kerajaan, Persatuan Jawatan Kuasa Masjid ataupun surau dan rumah ibadat bagi rakyat bukan Islam. Peranan NGO ada berbeza mengikut pertubuhan. Ada yang dihaskan untuk memperjuangkan hak pengguna alam sekitar. Mereka bermaklumat untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan berkenaan. Terdapat beberapa ciri-ciri tentang pelibatan NGO. NGO pelibatan adalah bersifat kesukarelawan, mereka bukan kepartian, dan mereka berdaftar secara rasmi. NGO juga tidak memaklumatkan keuntungan dan tidak melakukan aktiviti jenayah. Pelibatan NGO adalah dalam pelbagai aspek, contohnya dalam aspek sosial.
NGO memainkan peranan penting dalam aspek sosial dan memperkasakan integrasi nasional. Contohnya, Majlis Belia Malaysia (MBM), Medical Relief Society Malaysia (MERSI), Persatuan Cina Muslim Malaysia (MSCMA) dan My Kasset Foundation. Sebagai contoh, Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia, lebih dikenali sebagai MERSI Malaysia, ia adalah sebuah organisasi bukan untung, memberi bantuan perubatan, pembangunan kesihatan dan mengurangkan risiko bencana yang mempan untuk masyarakat yang memerlukan dalam situasi krisis dan bukan krisis. Sebagai sebuah pertubuhan bukan keuntungan, MERSI Malaysia bergantung semata-mata kepada pembiayaan dan sumbangan daripada organisasi dan individu yang murah hati untuk meneruskan perkhidmatan mereka memberikan bantuan kemanusiaan kepada penerima, sama ada di Malaysia dan luar negara. Seterusnya, NGO juga terlibat dalam aspek keselamatan dan hak asasi. Sebagai contoh, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM), Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) dan Sahabat Alam Malaysia. Contohnya SUHAKAM, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, telah ditubuhkan di Malaysia pada tahun 1999 melalui Akta Suruhanjaya Asasi Manusia 1999 yang mempromosikan kesedaran dan pendidikan berkaitan hak asasi manusia, menyiasat aduan tentang pelanggaran hak asasi manusia, menasihat dan membantu kerajaan dalam merumuskan undang-undang dan prosedur, serta mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil. Selain itu, NGO juga memainkan peranan penting dalam aspek pendidikan dan keagamaan dan memperkasakan integrasi nasional. Contohnya Teach for Malaysia, Yayasan Sejahtera dan Global Foundation Malaysia. Teach for Malaysia adalah sebuah organisasi yang bebas dan tidak untung dalam misi untuk memperkasakan negara kita melalui pendidikan. Mereka percaya bahawa pendidikan dan masa depan anak tidak harus ditentukan oleh keadaannya dalam kehidupan. Selamat sejahtera, Doktor. Nama saya Nimalen. Nombor kad matrik saya adalah SB22049 dan saya akan membentangkan tentang tahap ketiga iaitu tahap mikro, juga dikenali sebagai inisiatif akar umbi ataupun peranan rakyat. Jadi poin pertama saya adalah perkahwinan street wedding. Di Malaysia, street wedding boleh menggalakkan perpaduan dengan menghimpunkan masyarakat yang pelbagai di ruang awam untuk meraihkan cinta dan perkahwinan. Perkahwinan street wedding ini adalah perkahwinan yang diadakan di kawasan perumahan. Perkahwinan ini dapat mewujudkan rasa keterangkuman dan juga penglibatan komuniti kerana ia sering terbuka kepada orang awam dan jiran bersekeliling rumah tersebut. Hal ini dapat memupuk hubungan dan interaksi di kalangan orang dari latar belakang yang berbeza. Lebih lagi, pasangan yang membuat street wedding boleh mempamerkan kesatuan mereka dalam suasana umum. Ini dapat mempromosikan pertukaran budaya dan juga persefahaman. Lebih-lebih lagi, perkahwinan street wedding juga ada banyak kebaikan. Anak-anak dapat mendalami dalam kepelbagaian adat yang berlainan. Segelintir masyarakat juga dapat mahir dalam pelbagai bahasa dan logat, terutamanya anak-anak mereka ataupun generasi yang akan datang. Dan street wedding ini juga dapat menghimpunkan suasana yang lebih harmoni. Peranan rakyat kedua adalah rumah terbuka. Rumah terbuka ini adalah suatu aktiviti yang melibatkan tuan rumah menjemput rakan mereka datang ke rumah bagi menikmati juadah yang disediakan. Rumah terbuka ini berlaku apabila tiba perayaan setiap etnik di Malaysia, contoh macam Tahun Baru Cina, Hari Raya dan juga Deepawali, juga Christmas. Rumah terbuka ini dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan dan juga hubungan silaturahim dalam masyarakat. Aktiviti ini juga menitik beratkan hal sensitiviti yang ada pada agama dalam penghidangan makanan. So, sebagai contoh, orang kaum Melayu tak boleh makan daging khinzir, manakala orang India tak boleh makan daging lembu. Hal ini dapat mengajar masyarakat mengenali dan lebih menghormati budaya serta etnik yang lain.
Peranan rakyat ketiga adalah program sukarela. Rukun tetangga memperkukuh perpaduan dengan memupuk semangat kejiranan, interaksi langsung, kerjasama dan juga kepercayaan sesama penduduk. Institusi komuniti ini memainkan peranan yang penting dalam mempromosikan hubungan dan kemesraan komuniti yang kukuh melalui pelbagai inisiatif yang membawa jiran bersama untuk menangani isu sosial dan juga untuk meningkatkan sejahteraan lokaliti. Dengan menggalakkan rondaan keselamatan secara sukarela, menggalakkan gaya hidup sihat, mengindahkan kawasan kejiranan dan mengenal pasti serta membantu kumpulan yang terdedah, rukun tetangga mewujudkan rasa bertanggungjawab dan solidariti bersama dalam masyarakat. Rukun tetangga ini bertujuan untuk membantu dalam pembangunan masyarakat setempat. Ini secara keseluruhan dapat meningkatkan kualiti kehidupan melalui perkhidmatan sosial, terutamanya kepada golongan berpendapatan rendah, orang kurang upaya dan sebagainya. Peranan terakhir rakyat adalah melalui program di IPT ataupun IPTA. Bahagian hal ehwal pelajar perlu memainkan peranan aktif dalam merangka aktiviti-aktiviti dan juga program yang menjurus kepada perpaduan kaum di kalangan mahasiswa. Majlis Perwakilan Pelajar ataupun MPP juga tidak boleh didominasikan oleh sesuatu kaum sahaja, malah turut sama dianggotai oleh pelbagai kaum untuk memaksimumkan kecekapan. Kursus yang ditawarkan di semua institusi pendidikan juga harus menitik beratkan aspek-aspek pendidikan yang harmonis dalam sebuah masyarakat pelbagai kaum. Slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan cabaran dan tafsiran semasa Perlembagaan Persekutuan. Terdapat 5 isi iaitu hak asasi manusia, pendidikan, perpaduan kaum, keistimewaan warga negara dan juga kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi. So, kita akan pergi kepada isi pertama iaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah prinsip moral atau norma yang menggambarkan kriteria tingkah laku manusia tertentu dan ini dilindungi secara perkara sebagai hak semula jadi dan undang-undang. Misalnya, hak asasi manusia dapat meliputi kebebasan dari pemenjaraan, penyiksaan dan pelaksanaan yang didasar. Secara umumnya, asas bagi setiap hak asasi manusia ialah kefahaman bahawa setiap insan manusia mempunyai maruah dan harga diri. So, dengan ini, PBB telah mendokumentkan hak-hak asasi manusia yang patut dimiliki oleh setiap insan manusia di dalam Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat UDHR untuk memastikan maruah dan harga diri manusia adalah dihormati dan dilindungi oleh semua. Isi seterusnya adalah berkaitan dengan isu pendidikan. So, seperti yang kita tahu, pada zaman penjajahan, tanah Melayu tidak mempunyai dasar pendidikan yang jelas dan pada zaman British pula, pendidikan Inggeris ataupun sistem pengajaran berdasarkan Inggeris telah diperkenalkan di mana semua aktiviti pembelajaran adalah diajar dalam bahasa Inggeris. Dengan ini, tiada impak positif yang didatangkan dalam golongan masyarakat terutamanya dari sudut perpaduan dan sistem pelaksanaan serta penyampaian. Hal ini demikian kerana pihak British hanya mementingkan kepentingan ekonomi dan kedudukan negara diri sendiri saja. Bukan itu saja, pelbagai sekolah vernacular telah ditubuhkan dengan galakan pihak British seperti Sekolah Vernacular Melayu, Cina dan India. Isi yang berikut ialah perpaduan kaum yang melibatkan golongan masyarakat yang mempunyai pelbagai bangsa, agama dan budaya di negara ini. Pada zaman penjajahan, British telah campur tangan dalam pemerintahan tanah Melayu dari segi ekonomi, seperti pembukaan lubang, pijit timah dan ladang besar. Untuk menenangi masalah tenaga manusia, imigran dari China dan India telah dibawa masuk. Hal ini telah menyebabkan berlakunya konflik antara kaum yang berpunca daripada kekurangan fahaman antara satu sama lain dan isu perkongsian hak asasi pada masa perjuangan kemerdekaan.
Pada zaman kini pula berlaku masalah antara kaum yang berkaitan dengan pengenalan tulisan Jawi dalam mata pelajaran dan ketika sambutan perayaan. Sebagai negara yang sedang membangun, masalah seperti ini haruslah dielakkan kerana kita semua hidup di atas tanah air yang sama dan merupakan anak Malaysia. Isi yang seterusnya ialah keistimewaan warga negara. Dalam Perlembagaan Malaysia mempunyai satu peruntukan khas di bawah Akta Perkara 153 yang bertujuan untuk memelihara hak-hak istimewa orang Melayu dan seterusnya diperluaskan kepada kaum Bumiputera, Sabah dan Sarawak semasa pembentukan negara Malaysia. Peruntukan tersebut melibatkan simpanan khas bagi golongan Melayu dan Bumiputera. Beberapa kuarta dalam perlembagaan seperti pemegang jawatan dalam perkhidmatan awam, pemberian beasiswa dan kebebasan bergerak antara Semenanjung serta Sabah dan Sarawak. Berdasarkan perkara 1-2 dalam Perlembagaan Persekutuan, Sabah dan Sarawak merupakan negeri-negeri persekutuan yang sah dan tidak boleh keluar dari persekutuan. Isi yang terakhir ialah kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 31. Hal ini telah menunjukkan kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi dan harus dihormati oleh semua. Bagi bukan penganut agama Islam, mereka diberi kebebasan untuk menganut agama apa sekali. Namun, keutamaan hanya diberikan kepada agama Islam dalam perancangan-perancangan yang dibuat. Walau bagaimanapun, setiap rakyat perlulah hidup damai antara satu sama lain tanpa mengira kaum.